Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita meneruskan pengajian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang mana insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung surah Al-Alaq. Kita akan bahagi dua. Kita akan mula dengan bahagian yang pertama, iaitu bermula daripada ayat 1 sehinggalah ayat 10. Dan insya-Allah, dan ketika kita membaca ayat-ayat ini nanti, kita dapat membincangkan berkaitan dengan hukum-hukum tajwid, berkaitan dengan makna-makna ayat, untuk memudahkan kita memahami setiap ayat yang kita baca itu. Baik, jadi sekiranya dah bersedia, maka marilah sama-sama kita membaca surah Al-Alaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Di dalam ayat yang pertama ini, kita fokuskan dahulu kepada hukum-hukum tajwid. Biasanya kita akan lihat hukum nun mati, kemudian hukum mim mati, hukum mat, dan juga hukum-hukum yang lain. Baik, sebelum itu kita lihat dulu permulaan awal ayat surah Al-Alaq ini. Kita lihat di situ terdapatnya huruf alif, yang mana di atasnya ada huruf sad. Sad yang kecil sahaja. Ini dinamakan hamzah wasal. Baik, hamzah wasal ini kita lihat di situ tidak ada baris. Jadi kita kena memahami kaedah untuk membariskan hamzah wasal. Sekiranya di awal-awal ayat terdapat hamzah wasal yang mana tidak ada baris, maka kita kena perhatikan dahulu. Baik, sebelum itu kita nak faham dulu. Huruf hamzah ni dia ada dua jenis. Yang pertama hamzah wasal, yang kedua hamzah qata'. Hamzah qata' ni dia ada huruf hamzah dan menerima baris. Ketika kita mula baca ataupun kita sambung, huruf hamzah tu dia ada baris. Manakala hamzah wasal pula, ketika sambung, hamzah wasal ini tidak menerima baris. Maksudnya kita tak baca hamzah wasal tu ketika sambung. Contohnya kita sambung bismillah dengan iqra'. Jadi kita sambung miqra'. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ketika kita nak mulakan bacaan, hamzah wasal ini dia menerima baris. Maksudnya kita hidupkan baris tu. Baik, jadi masalah kita sekarang, kita nak tentukan hamzah wasal ni baris apa? Sama ada dia baris kasrah, fathah ataupun dhammah. Baik, kaedah nak membariskan hamzah wasal dia ada dua. Sama ada kalimah tu kalimah fi'il atau kalimah isim. Kalimah isim yang ada alif lam tu, kalau dia ada alif lam, dia ada hamzah wasal, selepas tu ada huruf lam, maka dibacakan dengan baris fathah. Contohnya allazi, contohnya lah. Okey, yang ada
hamzah wasal, selepas tu ada huruf lam, maka yang tu dibaca dengan baris fathah sahaja. Itu untuk kalimah isim, alif lam ma'rifah. Tapi untuk fi'il ni biasanya fi'il amar. Okay, kita lihat iqra. Iqra ni maksudnya baca, suruh baca. Jadi bacalah wahai Muhammad. Uktub. Itu masuk kalimah fi'il. Jadi kaedah dia, sekiranya kita bertemu hamzah wasal dan kalimah itu kalimah fi'il, kita perhatikan pada huruf yang ketiga. Jadi kita nak kira huruf, kita mula daripada hamzah wasal, huruf qaf, huruf yang kedua, dan huruf ra, huruf yang ketiga. Sekiranya huruf yang ketiga itu berbaris fathah, maka hamzah wasal kita baca dengan baris kasrah. Ini kena buat catatan sikit lah untuk kaedah ni. Yang kedua, sekiranya hamzah wasal kemudian huruf yang ketiga berbaris kasrah, maknanya hamzah wasal itu kita baca dengan baris kasrah. Sekiranya huruf yang ketiga itu berbaris dhammah. Okey, kita baca, tengok ada hamzah wasal, kemudian huruf yang ketiga dia berbaris dhammah. Bagaimana kita nak bariskan? Maka kita baca dengan baris dhammah pada hamzah wasal. Jadi kita kena tahu kaedah nak membariskan hamzah wasal. Ini sangat penting. Okay, ini sangat penting bila kita ada ilmu bacaan Al-Quran, maka kita lebih faham untuk kaedah nak membariskan ayat-ayat itu. Jadi saya nak menjelaskan cara kita nak membariskan hamzah wasal. Jadi ingat, kalau kalimah fi'il ni kita tengok pada huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga baris fathah ataupun kasrah, hamzah wasal dia baca dengan baris kasrah. Kalau huruf yang ketiga berbaris dhammah, maka hamzah wasal kita baca dengan baris dhammah. Contohnya macam uktub. Itu kita mula dengan baris dhammah. Dan lain-lain lagi. Baik, kemudian yang kedua, kita tengok di situ ada huruf qaf. Kalau kita tengok dalam hukum nun mati, dalam ayat ni tak ada nun mati. Okey, kita tak jumpa nun yang ada sukun, dan nun yang tak ada sukun tak jumpa dalam ayat ni. Ataupun hukum tanwin dalam hukum nun mati dan tanwin pun tak ada dalam ayat ni. Jadi kita tak bincangkan. Hukum mim mati pun tak ada dalam ayat ni. Okey, kalau hukum mim mati ni, mim yang ada sukun dan mim yang tak ada sukun pun tak ada. Hukum mak wajib, mak jaiz, biasanya mak yang penting lah. Mak jaiz, mak wajib pun tak ada dalam ayat ni. Biasanya yang ada ni mad asli. Okey, dalam ayat ni juga kita bertemu dengan hukum qalqalah. Qalqalah di sini ada dua tempat, iaitu pada iqra, iaitu pada qaf yang membaris sukun, dan juga pada akhir ayat pada khalaqa. Huruf qaf juga ketika sambung dia dibaca dengan baris fathah. Bila waqaf kita sukunkan qaf. Jadi apa beza qaf yang ada di tengah ayat dengan qaf yang ada di hujung ayat? Jadi kalau qaf yang ada di pertengahan ayat namanya qalqalah sughra. Jadi bacaannya kita lantunkan. Iqra, iqra, macam tu. Okey, jangan kita baca iqra. Itu salah. Dia bukan saktah. Okey, kita hanya lantunkan. Iqra. Kemudian ada huruf hamzah. Hamzah ni makhrajnya di bahagian bawah ni, di pangkal kerongkong ni, dekat dengan dada tu. Iqra. Huruf qaf makhrajnya di pangkal lidah. Huruf hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong. Jadi kena bezakan kedudukan makhraj tu. Iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaq. Jadi qaf yang ada di hujung ayat ketika waqaf, dia akan jadi sama ada qalqalah kubra ataupun akbar. Apa beza qalqalah kubra dengan akbar? Qalqalah akbar, di hujung huruf qalqalah tu dia ada syaddah.
Jadi di sini tak ada syaddah. Kalau tak ada syaddah, maka namanya qalqalah kubra. Jadi bagi dia lantun sederhana berbanding dengan akbar. Khalaqa. Jadi lantunan itu pastikan di pangkal kerongkongan, di pangkal lidah. Iqra. Hamzah tu jangan bagi lantun, sebab hamzah tu dia bukan huruf qalqalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqa. Gitu, bagi dia lantun. Biasa kesalahan yang berlaku, banyak pembaca yang tak bunyi. Contoh, khalaq, dia tak bunyi lantunan. Itu kesalahan yang berlaku. Begitu juga pada iqra, kadang-kadang dia tak bunyi. Iqra, tak bunyi. Itu pun salah juga. Kemudian bismi rabbika. Rabbika tu, ra tu dibaca dengan tebal. Rabbikal ladzi. Okey, huruf zal. Huruf zal di sini bezakan dengan zai. Kalau zai dibaca dengan bunyi macam lebah. Tapi yang ni dia tak bunyi macam lebah. Dia sederhana sahaja. Rabbikal ladzi kha. Huruf kha pula makhrajnya di hujung kerongkong. Berdekatan dengan anak tekak tu. Jadi kha bunyi dia di situ. Baik, kita ulang balik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, ayat yang pertama, apa maksudnya? Iqra bismi. Iqra iaitu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Bismi dengan nama Tuhanmu. Bismi. Ba tu maksudnya dengan. Ismi dengan nama Tuhanmu. Rabbika tu Tuhan kamu. Okay, jadi iqra tu bacalah. Bismi rabbika dengan nama Tuhan kamu. Ka tu kembali pada mu. Allazi khalaq, yang menciptakan sekalian makhluk. Khalaq tu maksudnya yang menciptakan. Jadi ini merupakan ayat yang pertama diturunkan, ataupun wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Okey. Ini adalah wahyu yang pertama. Seterusnya ayat yang kedua. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dalam ayat yang kedua, dari segi hukum tajwid, kita lihat dulu hukum nun mati. Baik, dalam ayat ni ada dua huruf nun. Nun yang pertama tidak ada tanda sukun pada in. Yang kedua, nun yang ada tanda sukun pada min. Jadi kaedah ada, sekiranya kita bertemu dengan huruf nun yang tidak ada sukun, maka kita perhatikan huruf selepasnya. Sebab sama ada dia menjadi hukum idgham ataupun ikhfa. Jadi tengok selepas huruf nun tu adalah huruf sin. Huruf sin adakah dia huruf idgham? Dia bukan huruf idgham. Dia adalah huruf ikhfa. Jadi di sini hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi, dibaca dengung dengan kadar 2 harakat. Manakala nun yang kedua terdapat sukun di atasnya, maka sekiranya ada sukun, maka menjadi hukum izhar halqi. Jadi hukum izhar ini dibaca dengan nyata dan jelas. Jadi kita nyatakan bunyi nun mati tersebut. Min 'alaq, min 'alaq, begitu. Kemudian dari segi hukum-hukum yang lain, hukum mim mati kita tidak jumpa. Hukum mat jaiz, mat wajib pun tidak ada dalam ayat ni. Yang ada hanyalah hukum mat asli, iaitu pada sana. Pada sa tu dia menjadi hukum mat asli. Baik, kemudian ada alif lam. Alif lam tu namanya alif lam qamariyah. Cuma bila kita waqaf, waqaf pada huruf qaf. Huruf qaf adalah huruf
qalqalah. Jadi di sini huruf qaf di atasnya tidak ada sukun, maka kita baca dengan qalqalah kubra, bagi melantun. Baik, cuma huruf ain tu pastikan ain makhrajnya keluar di tengah kerongkong. Pastikan keluar makhraj di situ. Khalaqal insana min 'alaq. Bagi dia melantun. Khalaqal insana min 'alaq. Dalam ayat ni maksudnya khalaqal insan, ia menciptakan manusia. Maksudnya Allah tadi ni yang Maha Pencipta, dia menciptakan manusia. Insan tu artinya manusia, min 'alaq, daripada sebuku darah beku. Seketul ataupun sebuku darah beku. Jadi Allah ciptakan manusia ini asal usulnya dari sebuku darah beku. Baik, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Baik, kita lihat pada permulaan ayat ini terdapatnya hamzah wasal juga. Jadi di sini kaedah dia kita perhatikan pada huruf yang ketiga. Jadi huruf yang ketiga berbaris fathah, maka hamzah wasal dibaca dengan baris kasrah. Okey, itu cara nak bariskan hamzah wasal. Dan satu lagi kita lihat ada alif lam. Contohnya kita waqaf iqra wa rabbuk. Okey, di sini lepas pada wa rabbuk tu ada hamzah wasal, selepas tu ada huruf lam. Jadi ini namanya kalimah isim. Jadi kalaulah lepas hamzah wasal tu ada huruf lam, maka kita baca dia dengan baris fathah di awal hamzah wasal. Jadi cara dia kalau kita waqaf iqra wa rabbuk, jadi kita mula dengan al-akram. Begitu. Ini contoh sahaja. Jadi sekarang ni kita baca sambung. Baik, ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Jadi kita hamzah wasal tu dia tidak ada baris. Begitulah kaedahnya. Saya ulang balik. Iqra wa rabbukal akram. Dalam ayat ni kita lihat dari segi hukum tajwid yang ada, iaitu hukum nun mati tidak ada, hukum tanwin baris dua pun tidak ada, hukum mim mati pun tak ada, hukum tajwid mad jaiz mad wajib pun tak ada, mad asli pun tak ada. Yang ada dalam ayat ni dari segi hukum qalqalah dan juga huruf ra yang dibaca dengan tebal dan huruf kaf yang dibaca dengan mahmus. Jadi huruf kaf ni jangan terlampau tekan. Kalau kita terlampau tekan nanti dia jadi qalqalah. Jadi dia hanya kaf ni dia hams, dia berdesir. Akram. Itu dah jadi lain lah. Jadi dia punya huruf dia adalah di pangkal lidah, sebelah dalam tu. Akram. Jadi dia bunyi angin tu di bahagian pangkal lidah sebelah dalam. Saya ulang. Iqra wa rabbukal akram. Akram. Okay, jangan terlampau itu dah jadi lain dah. Okey, jadi berhati-hatilah. Iqra wa rabbukal akram. Dalam ayat ini maksud ayat yang ketiga iaitu Iqra. Jadi Allah suruh baca lagi, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu. Jadi kalau ada ka tu maksudnya kamulah. Bacalah, dan Tuhanmu al-akram, yang maha pemurah. Okey, al-akram, yang maha pemurah ataupun yang maha mulia. Okey, baik, itu maksud ayat yang ketiga. Ayat yang keempat.
Baik, ayat yang keempat ni kita lihat. Di awal tu dia ada alif lam. Jadi cara kita nak baca dia, kita bariskan dengan baris fathah. Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Okey, dalam ayat ni kalau kita lihat dari segi hukum tajwid, kalau hukum nun mati tu kita tak jumpa, baris tanwin pun tak ada, mim mati pun tak ada dalam ayat ni, hukum mat pun kita tak jumpa. Yang ada hanyalah mat asli. Okey, mat wajib, mat jaiz tak ada. Kemudian dalam ayat ni ada huruf lam bil qalam. Jadi kita izharkan, nyatakan bil qalam. Bila kita waqaf, huruf mim tu kita rapatkan bibir. Bil qalam, bil qalam. Okey. Kemudian dari segi huruf lam tu kita nipiskan. Jangan bunyi bil, bil. Allama bil, bil qalam. Jangan bunyi bil, itu dah tebal. Jadi kita nipiskan. Kemudian huruf ain makhrajnya di tengah kerongkong. Huruf qaf makhrajnya di pangkal lidah, sebelah dalam tu. Jadi penting dalam ayat ni dari segi sebutan makhraj huruf, kita kena ambil perhatian. Allazi 'allama bil qalam. Maksud ayat yang keempat iaitu Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Bil qalam itu artinya qalam, itu pen ataupun tulisan. Ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam ayat yang kelima, dari segi hukum tajwid, seperti biasa kita lihat yang pertama hukum nun mati. Dalam ayat ni ada satu tempat iaitu pada insa. Nun yang tidak ada sukun, maka kita perhatikan huruf selepas nun. Huruf selepas nun adalah huruf sin. Sin bukan huruf idgham. Jadi huruf sin adalah huruf ikhfa haqiqi. Jadi di sini kita baca dengan hukum ikhfa haqiqi, iaitu dengung dengan kadar 2 harkat. Kemudian dalam ayat ni terdapat hukum mim mati, yang mana mim di atasnya ada tanda sukun. Kalau kita jumpa mim yang di atasnya ada tanda sukun, maka ia menjadi hukum izhar syafawi. Hukum bacaannya kita nyatakan bunyi mim mati tersebut. Dalam ayat ni yang pentingnya kita kena jaga dari segi sebutan makhraj huruf, iaitu pada huruf ain. 'Allamal insan, tu huruf ain tu di tengah kerongkong. Ma lam ya'lam. Okey, satu lagi huruf ain juga, kita bunyi dia di tengah kerongkong. Manakala huruf mim di hujung kita waqaf dengan merapatkan bibir. Ma lam ya'lam, kita rapatkan bibir. Kita ulang semula. 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam ayat yang kelima ini maksudnya iaitu 'allamal insan, ia mengajarkan manusia, yakni Allah mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Jadi ya'lam tu maksudnya diketahuinya. Malam artinya apa yang tidak. Ya'lam diketahuinya. Baik, itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, kalla innal insana
يطغى كلا إن الإنسان ليطغى. Dalam ayat ni seperti biasa kita tengok hukum tajwid. Yang pertama kita tengok nun mati dahulu. Nun mati dalam ayat ni hanya ada pada insan. Yang ni pun kita ada jumpa dah sebelum ini, iaitu hukum ikhfa hakiki. Kemudian hukum mim mati tidak ada dalam ayat ni. Baris tanwin pun tidak ada. Kemudian kita cari hukum mak wajib dan mak jaiz. Dalam ayat ni kita bertemu dengan hukum iaitu pada kalla inna. Di situ ada huruf alif, di atasnya ada tanda mad, selepas itu ada huruf hamzah. Huruf hamzah yang mana alif, hamzah berada di bawah dia. Ini namanya mad jaiz munfasil. Jadi huruf mad dan hamzah berada dalam dua kalimah. Mad jaiz ini bacaan dia 4 ataupun 5 harakat panjang. Kemudian dalam ayat ni la yatgha tu bila kita waqaf maka dipanjangkan 2 harakat. Kalau kita baca sambung maka kita kena baca dengan hukum mad jaiz munfasil. Jadi bagi hukum mad jaiz sekiranya kita waqaf maka kita waqaf dengan kadar 2 harakat. Dalam ayat ni juga kita lihat ada hukum mad asli iaitu pada sa tu insan, sa tu kita baca dia 2 harakat. Innal hukum nun yang musyaddah dibaca dengan dengung 2 harakat ataupun boleh sampai 3 harakat. La yatgha, okey, di situ kita berjumpa dengan qalqalah. Namanya qalqalah sughra. Okey, huruf ta adalah huruf qalqalah dan huruf ta adalah huruf yang tebal. Maka lantunan tu kita kena tebalkan sedikit. Kalla innal insana layatgha. Okey, bagi dia tebal. Baik, dalam ayat yang ke-6 ini apa maksudnya? Kalla, ingatlah. Kalla maksudnya ingatlah. Innal insan, sesungguhnya jenis manusia ini la yatgha, tetap melampaui batas. Sesungguhnya, ingatlah, sesungguhnya manusia ini sifatnya melampaui batas. Okey, maksudnya yang sepatutnya atau yang sewajibnya. Jadi sifat yang ada pada manusia ni dia melampau-lampau. Okey, itu yang dijelaskan pada ayat yang ke-6. Jadi la yatgha tu maksudnya tetap melampaui batas. Ayat yang ke-7, ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Dalam ayat yang ke-7 kita lihat dari segi hukum-hukum tajwid. Bermula dengan hukum nun mati, kita bertemu dengan nun yang tidak ada baris, bertemu dengan huruf ra. Jadi ingat, kalau nun yang tidak ada baris, kita kena perhatikan huruf selepas itu. Sebab sama ada dia menjadi hukum idgham ataupun ikhfa. Jadi kita kena tengok dulu huruf selepas huruf nun itu. Jadi selepas huruf nun ada huruf ra. Huruf ra adalah huruf idgham bila gunnah. Jadi di sini hukum adalah idgham bila gunnah yang dibaca dengan idgham kamil. Jadi nun itu kita masuk terus ke dalam ra. Ra. Jadi ra tu tebal. Ra. Ra. Jadi terus masuk dalam ra. Ra. Okey. Di situ panjang 2 harakat. Ra'ahu. Tu 2 harakat. Hustaghna. Hus huruf sin, pastikan dia berangin hus. Taghna. Jadi huruf qain di situ dia bukan huruf qalqalah. Jadi ingat, jangan terlampau tekan, nanti dia jadi qalqalah. Kadang-kadang ada sampai menekan huruf ghain. Hustagh.
Itu dah melampau. Okey, jangan kita melantun. Ar-ra'ahu istaghna. Bagi dia bunyi hidup tapi dia tak melantun. Jangan terlampau tekan sangat huruf ghain. Sebab ghain ini makhrajnya di hujung kerongkong, berdekatan dengan anak tekak tu. Taghna. Okey, di hujung kerongkong. Na bila waqaf, kita panjang dua harakat. Tapi kalau disambung, maka dia jadi hukum mad jaiz munfasil. Tapi bila kita waqaf, mad jaiz ini dibaca dengan kadar dua harakat. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Maksud ayat yang ketujuh iaitu dengan sebab ia melihat dirinya. Ar-ra'ahu tu maksudnya dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Istaghna tu cukup apa yang dia hajatinya. Okey, itu sebab dia melampaui batas. Ar-ra'ahu dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Itu masuk ayat yang ketujuh. Ayat yang ke-8, inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Dalam ayat ni kita lihat pada hukum tajwid, kalau hukum nun mati tidak ada, kalau baris tanwin pun tidak ada, kalau hukum mim mati pun dalam ayat ni tak ada, hukum mad jaiz, mad wajib dalam ayat ni tak ada, kecuali kalau kita waqaf tu pada ruj'a tu, kalau kita sambung maka dia jadi mad jaiz. Tapi di sini kita waqaf, maka mad jaiz bila waqaf dua harakat sahaja. Hukum-hukum yang lain iaitu pada inna tu kita baca dengung wajib al-gunnah dua ataupun tiga harakat. Jadi dengung tu in tu pastikan bunyi in. Inna, jangan bunyi in. Itu dia terlampau tebal. Jadi kita nipiskan. Inna. Okey, nipiskan nun, nipiskan hamzah. Kemudian ila rabbika. Rabbi tu ra tu kita tebalkan. Rabbika ra yang ada syaddah tu lagi tebal lah. Rabbika ruj'a. Ra tu yang ada syaddah tu lagi tebal lah. Rabbika ruj'a. Dan ruj'a huruf jim tu kita baca dengan qalqalah sughra. Ruj'a bagi dia melantun. Ruj'a itu. Baik. Inna ila rabbika ruj'a. Baik, apa maksud ayat yang ke-8? Inna ila, sesungguhnya kepada Tuhanmu. Inna ila rabbika, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah ar-ruj'a, tempat kembali untuk menerima balasan. Jadi ruj'a tu maksudnya kepada Allah nanti kita akan kembali. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah ruj'a, tempat kembali. Maksudnya kita akan menerima segala balasan-balasan yang kita buat di dunia dahulu, maka di akhirat nanti Allah akan balasnya. Baik, itu bagi ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Dalam ayat yang ke-9 ini, dalam ayat yang ke-9 ini, dari segi hukum tajwid, kita lihat dahulu hukum nun mati. Dalam ayat ni kita bertemu dengan nun yang ada sukun. Nun yang ada sukun, maka kita dah tahu dah
menjadi hukum izhar halqi. Kita baca dia dengan nyata dan jelas. Kemudian hukum mim mati tidak ada, hukum wajib mad jaiz pun tidak ada. Hukum mad asli pada allazi, kita panjang dia 2 harakat. Yanha bila waqaf pun 2 harakat juga. Okey, kita bertemu dengan hukum lin pada aita, araaita. Ai itu dia jadi hukum lin. Bagaimana kita nak kenal hukum lin? Hukum lin ni dia ada 2 huruf, huruf waw dan huruf ya, yang mana di atas waw dan ya itu ada baris sukun, dan sebelum huruf waw dan ya itu ada huruf berbaris fathah. Jadi itu cara kita nak mengenal hukum lin. Tapi bila waqaf, jika berlaku ketika waqaf, maka menjadi hukum mad lin. Okey, itu beza dia. Jadi di sini dari segi sebutan makhraj huruf, kita lihat dari segi huruf sebutan huruf hamzah. Sebab hamzah tu ada 2 di situ. Huruf hamzah ini makhrajnya adalah di pangkal kerongkong. Kalau kita lihat pangkal kerongkong ni dia berdekatan dengan dada, maka di bahagian tu. Jadi pastikan hamzah tu kita bunyi dia di situ. Jangan bunyi ain. Kebiasaan kita dengar kalau huruf hamzah tu banyak orang sebut ain. Ara'ai, dia nak bunyi ain. Jadi pastikan sebutannya hamzah ni di dada, di bahagian dada ni, di bahagian pangkal kerongkong. Jadi di situ bunyi dia. Kalau kita tekan di sini, dia rasa getaran. Ara'ai, ara'ai. Kalau bunyi ain, ara'ai, itu ain, jadi hamzah. Ara'ai, ara'ai. Jadi cara nak kesannya, kita tekan di bahagian pangkal kerongkong dan kita rasa getaran. Sekiranya ada getaran, maka itulah makhraj huruf hamzah. Ara'ai, ara'ai, gitu. Ara'aitalladzi yanha. Satu lagi sama juga huruf ha tu. Ha itu makhrajnya juga di pangkal kerongkong. Jadi ha dan hamzah makhrajnya adalah sama, iaitu di pangkal kerongkong. Ara'aitalladzi yanha. Apa maksudnya? Ara'aitalladzi yanha, adakah engkau nampak? Ara'aita, adakah engkau nampak? Allazi yanha, orang yang melarang. Yanha tu artinya yang melarang, orang yang melarang, ataupun dalam kurungan tu dan menghalang. Jadi di sini Allah tanya, ara'aitallazi yanha, adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang. Okey, itu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, abdan idza shalla, abdan idza shalla. Dalam ayat ni, dari segi hukum tajwidnya, kalau lihat nun mati, tidak ada nun mati, yang ada tanwin. Okey, baris tanwin, lihat di situ atas bawah dia sama. Jadi kalau atas bawah dia sama, maka kita dah tahu dah yang ni dia menjadi hukum izhar. Jadi paling cepat kita fokuskan pada baris tersebut, seperti mana yang dijelaskan. Baik, kemudian abdan idza shalla. Okay, kita tengok pada sad, huruf sad tu dia bagi dia berdesir. Sebab sad dia bunyi dia umpama bunyi angsa. Okay, sad termasuk dalam sifat yang berdesir. Okay, shalla, la bila waqaf dia jadi panjang 2 harakat. Kalau kita sambung, dia jadi mad jaiz. Jadi bila kita waqaf, dia jadi panjang dia 2 harakat sahaja. Baik, kemudian kita bertemu dengan huruf ba yang di atasnya ada sukun. Ba adalah huruf qalqalah. Jadi ini namanya qalqalah sughra. Abdan, abdan idza shalla. Apa maksud abdan idza shalla? Abdan tu artinya seorang hamba Allah. Abdan
seorang hamba Allah idza apabila ia solat mengerjakan sembahyang. Itu maksud ayat bagi ayat yang ke-10. Jadi alhamdulillah untuk bahagian yang pertama kita ambil daripada ayat 1 sehinggalah ayat 10 dahulu, dan insya-Allah nanti bahagian yang kedua kita akan habiskan baki daripada surah Al-Alaq ini. Jadi insya-Allah sebelum akhirnya marilah sama-sama kita ulang semula bacaan daripada ayat 1 sehinggalah ayat 10 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Baik, sekian dahulu. Moga-moga ada manfaatnya di atas apa yang kita bincangkan pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sadaqallahul azim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.